Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan salam Malaysia Madani. Sedar tak sedar, 2023 telah melabuhkan tirai. Kini 2024 tahun Olimpik Paris. Dah nak kat hampir dah nah. Sedar tak sedar. Kalau tak lewat kita ucap selamat tahun baru lah kepada peminat-peminat sembang Sembang sukan. sukan. Sembang sukan hari ini kita Masih bawa lagi tak lari daripada tujuan visi tujuan kita. dia kita. Tapi kita hari ini kita bawa seorang gadis manis belum berpunya katanya. Dari apa ni negeri di bawah bayu katanya. Ini dia Siti Sazwana. Siti Sazwana, Ajak. atlet Yes, silat olahraga negara kita. Ni panggilan manja apa ni? T ke, C ke, Na ke, Wa ke? Wana je. Wana Wana. je. Kawan-kawan, mak ayah panggil Wana. Tak ada nama lain. Nama lain? dah. Rahsia. Rahsia. Engkau Sabah kat mana? Dah Datuk. Lahad Datu. Wih, Lahad Datu dia orang kata pantai dia lawa. Dia punya dataran tepi pantai dia ada bangunan kedai tu, dataran dia tepi tu laut. Betul Selalu orang cakap kalau sebelah Datuk ni kata, oh itu tempat perang. Oh, tempat perang tu tempat satu lagi cerita lah. Kalau kita nak cerita pasal dia punya tempat Sejarah tu lah. sejarah tu memang itulah ceritanya. Sebab yalah, walaupun kita tahu tapi tak pernah pergi lagi lah. InsyaAllah lah sampai lepas ni. Okey, Wana. Yes. Anak ke berapa? Saya anak bungsu, anak 5 daripada 5 orang. Anak kelima daripada lima Lima. orang adik-beradik. Betul. Bongsu lah. Bongsu, Sama lah kita. Anak kelima daripada Oh. lima adik-beradik. Biasanya kalau kata orang tu kata orang tu lah. Oh, tu. Kalau anak nombor 5 Abang bongsu Datuk. ni, katanya dia cepat Baik. merajuk. Cantik. Cepat merajuk katanya. Biasa katanya lah. Kalau anak nombor 2 manja katanya. Okey. Bagaimana mulanya Wana ni apa ni terlibat dalam silat olahraga ni? Ke memang Keluarga sebelum ni pesilat? sebelum ni ada sukan lain ke macam mana ke? Actually kalau cakap pasal bagaimana bermula ni, Aha. saya ni sebenarnya bukan orang silat. Bukan Actually family pun adalah orang kata bawa-bawa bacang sikit. Adalah pakcik seorang dua orang tu yang pernah bergiat aktif dalam silat dulu-dulu. Dulu lah. Dulu-dulu lah. Oh. Tapi saya memang tak pernah tahu pasal silat. Dan saya orang sukan. Saya memang main Angkat banyak sukan. teka. Olahraga. Yes, ada juga. Saya main olahraga juga. Saya main rugby, saya main saya atlet gimnastik Sabah. Dululah asal lah. Time saya sekolah rendah. Wih. Gitu. Oh, kira fleksibel lah dia ni. Saya start main silat ni pun time saya diploma Di di UiTM Sabah lah. UiTM Sabah. Masuk UiTM baru. UiTM baru ni kira macam ambil koko ke ataupun apa ada influence daripada kawan-kawan ke ataupun tiba-tiba terasa nak masuk kelab silat. Ke Ada. pernah dibelasah dulu ke kena pukul ke apa ke tiba-tiba nak return macam cerita movie pula. Ke macam mana? Itulah dia sebab faktor pengaruh kawan lah. Oh. Ada kawan ni yang main silat. And then saya pun cakap, silat? Ada ke silat dekat sukan ni? Cakap sebab saya kan memang main sukan. Saya main futsal lah, saya main rugby, saya main hoki lah, macam-macam. Silat ni yang saya kata, ada ke silat tu kan macam gitu-gitu. Rupanya ada yang berlawan. So saya pun kenal kawan saya tu dekat UiTM and dia pun main, saya pun try lah involve dengan dia. Time tu dia start silat pun daripada Labuan. Di situ saya bermula sebenarnya. Dia daripada Labuan and then I pun join dia. Saya join dia pergi Labuan. Tengok silat ni macam mana. Dan saya jumpa coach saya dekat situ. Ni mula salah tu. Yes, Kawan saya tu lelaki ke perempuan? Perempuan. Oh, perempuan. perempuan lah. Gitu. Tanya, Saya kenal itu silat asal macam tu. lah. Yes. Lepas tu pendedahan awal tu wakil ITM dulu ke sebelum pernah wakil Sukma Sabah ke macam mana memula? Tak, saya mewakili Sukma pernah sekali 2012. Wakil Sabah lah tu masa Bukan. tu? Bukan? Saya wakil wilayah Persekutuan Kuala Lumpur. Sebab saya start dari Labuan. Start daripada Labuan wilayah Persekutuan. Labuan wilayah Persekutuan lah. Saya bawa nama Sabah under IPT lah. IPT. Saya main IPT. Yalah. Itu satu-satunya Sukma yang Wana masuk. Sempat. Pingat? 2012. Saya pingat perak time tu. Oh. Saya suka collect pingat perak. Sampai sekarang. Maknanya apa ni sejarah pelibatan sukan dia ni Bermula lambat.
bukan bermula lambat, itu bermula lambat satu hal. Bukanlah cemerlang dari awal. Kalau kadang-kadang Dia kalau cuba banyak sukan dulu. bukan. Masuk dia macam ni. Kadang-kadang ada atlet-atlet kita ni memang wakil negeri lah, memang champion MSSM lah, apa lah. Memang masuk peringkat umur dia main champion macam dia ni macam biasa-biasa je. Yeah. Lepas tu wakil Malaysia ke sukan C, macam tu kan. Sukan C yang pertama. 2017. Nampak saya tu. baru start masuk pasukan. Kan? Kalau kita nak tanya lah, berapa tahun Wana terus mahir dalam silat ni? Saya start 2011. Nak serap. Dan mungkin 2015 tu I dah start macam faham silat ni. Pun macam I can adapt all the techniques. So sampailah saya berjaya masuk tim Malaysia 2017 tu. Itulah kalau sebut kita silat olahraga ni, kadang-kadang atlet-atlet kita yang ada ni memang asal dari Persatuan Silat Cekak, Persatuan dari Gayung Malaysia. Dia memang dari kecil ni ada bunga apa semua. Macam Wana tak ada kan? Memang keras je. Masuk-masuk macam ni. Macam mana kau? Tapi dia ada basic lah. Basic flexibility. Itulah basic tu dalam gimnastik. Saya rasa itu membantu saya. Dalam gimnastik apa semua. Tapi dalam silat ni memang tak ada apa-apa. Yes. Maknanya Saya memang tak pernah belajar pun bunga-bunga tu. Maknanya kalau nak kata nak tepis ke apa dulu, semua tak tahu. Tapi itulah cakap, dia punya ni kira satu keajaiban lah. Passionate satu. Kan? Terima kasih kepada kawan dia sebab sekarang dia adalah atlet Malaysia. Kawan kau jadi apa sekarang? Dia timbalan ni dekat Labuan sekarang. Timbalan KBS. Perempuan Tracy Tuman. Kalau guys beliau tidak jadi atlet lah. Tak. Dia dah kahwin dah. Dah kahwin dah. Memang itu punca dia kena silat dah tu. Beliau lah yang bawa saya ke dalam dunia silat. Baik, kalau kita sebut silat ni, kalau kenangan yang paling kelakar lah dalam kejayaan kau lah, yang kau ingat lah. Mungkinlah awal-awal dulu tu salah step ke apa ke. Lupa pakai kasut ke, lupa pakai stokin ke, mana tahu. Yelah. Tiba-tiba tengah nak berlawan ni, alamak lupa pakai stokin kata. Macam mana tahu. Benda basic itu tak adalah. Sebab saya memang orang sukan kan, saya tak mungkin basic tu lupa. Itulah. Tapi ada satu lah kenangan kelakar tu, time saya first time main silat, and then coach saya tu bawa saya pergi tournament open, and then first time saya lawan tu saya jumpa Singapore. Saya tak pernah tahu, tak pernah berlawan. Ada experience langsung kalau dalam combat ni. Allah, saya jumpa Singapore. Singapore tu pula tim milik dia. Dia blaster saya first time. Saya rasa macam berapa kena masa tu? Kosong. Kosong. Lepas tu yang kelakarnya apa, saya tersepak kepala tu, saya pengsan. Zup. Saya kata, kelakarnya saya rasa dia. Saya rasa kelakar lah saya. Teruknya saya cakap. Teruknya diri saya. Gitu. Lepas tu kau ada jumpa tak atlet Singapura tu lepas tu? Tak, dia dah retire. Pun tidak, dia kena belakang. Sebab saya lambat masuk tim kan, 2017. So dia dah retire. Dia senior lah. Yes, senior lah. Itu pengalaman kelakar tu. Lepas Kelakar ni tu. Awal career dia. Lepas ni kita nak tanya perjalanan kerjaya dia sebagai atlet setelah masuk dalam skuad kebangsaan. Skuad Baik, kebangsaan. kita berehat seketika, kita sambung lepas ni kerjaya perjalanan Siti Sazwana dalam silat olahraga tim kebangsaan. Kita sambung lagi, kita nak tanya perjalanan karier Sazwana. Kalau dari peringkat awal, memang sekolah rendah, sekolah menengah ni tak ada main silat. Bermulanya Wana ni main silat dari masuk Dekat ITM. universiti. Siapa yang mencetusnya? Kata tiba keluar minat macam mana? Mesti kan awal-awal tu kita ada rujuk dekat pesilat-pesilat lain. Siapa yang kawan kau yang siapakah gerangan mempengaruhi? dia yang membawa yang Wana selalu rujuk lah pergerakan dia semua. Kalau first time, since saya pun tak kenal silat ketika itu. Jadi saya ni bila saya mengenalinya dan tahu ada silat, saya pun cubalah buka-buka YouTube kan. Kemudian saya pun tengok lah. Lepas saya tengok Fauzi Khalid. Dah jadi coach dah. Coach saya sekarang. Coach sekarang ni. Yalah Fauzi.
Saya hanya mengenali beliau saja ketika itu dan dia pun menjadi sumber inspirasi saya. Oh, yalah. Saya suka dia punya tendangan ketika itu. Saya suka front dia. Saya Ke sebab Fauzi ni handsome. boleh lah. Ah. Boleh Dia lah. kalau Mungkin lah. atlet, Time tu dia muda lagi. kalau atlet silat ni salah satu yang bukan atlet silat saja. Antara atlet-atlet kebangsaan kita kalau handsome dia, Fauzi ni lah atlet silat dia. Antara yang handsome dia. Dululah bawah kendalan Fauzi lah kan. Fauzi Khalid dengan Siti Rama. Siti Rama pun idola saya juga. Sebab since saya sudah bergiat aktif dalam silat, saya pun kenal atlet-atlet, ikon-ikon silat ni dan saya pun tengok wanita kan. Baik orang kata macam terpegun tengok Siti Rama. Saya cakap, uish, hebat gila. Yalah. Kakak ni cakap lawan macam mana dia punya aura tu time lawan tu. Kat situ saya pun minat dengan beliau. Okey, lepas tu dah masuk ITM tu, macam mana boleh pergi ke Labuan pula tu katanya? Sebab coach saya asal sana dan dia pun melatih atlet Sukma ketika itu. Dan Maknanya kau pergi Labuan lah? yes, saya weekend Oh. cuti and then I pun ikut kawan. Dulu pergi kalau Labuan. dulu ferry senang kan? Naik ferry tu je. Dekat dalam ferry boleh karaoke kan? Yang untungnya ferry dari KK ke Labuan ni tiket dia besar ni. Besar Betul lah. Betul. Betul. Tapi bang saya tak suka ikut yang dari KK. Saya suka by road dulu and then baru naik speedboat dari Pun ada. Jadi jadi adventure juga. Dulu kalau kata Cepat dari sikit. kalau kita dari Semenanjung turun Labuan, kalau kita nak seronok sikit dari Labuan naik ferry pergi KK. Terus turun 3 jam. Okey, cerita daripada Labuan, macam mana terpilih masuk ke skuad kebangsaan? Kalau jurulatih saya dekat Labuan, Cik Amidah Mulot tu. Dia ni Cik Amidah ke jurulatih dia? dia lah yang bawa saya. Dia ni jenis yang suka bagi expose dengan atlet dia. So dia selalu bawa saya. Walaupun saya ni baru dan saya ni bukan orang Labuan kan. Tapi dia sentiasa bagi kepercayaan dengan saya untuk pergi bertanding. Dia pun bawa lah pergi a few tournament and then dia bawa pergi Prasukma. Prasukma tu saya menyerlah kat situ macam ada orang kata dah nampak lah ada kelebihan and then orang pun pilih saya untuk buat selection dekat wilayah untuk Sukma. untuk Sukma. Then I pun kena select, alhamdulillah saya Terpilih. masuk. Terpilih. Terpilih untuk mewakili WP KL pada tahun 2012 dekat Pahang ketika itu. Oh, Sukma dah 11 tahun yang lalu, 12 tahun yang lalu. Sukma Pahang. Pingat perak masa tu? Yes, saya berjaya ke final saja. Oh, faham. Masa tu opponent you siapa? Kedah. Dan Dan dia dalam Malaysia team time tu. masa tu dia dalam national team lah? Yes. Sekarang dah tak ada dah? Tak ada dah. Pencen lah. Senior saya. Senior saya. Oh. Lama dah. Ya, lama lah. Kalau kata nak pengalaman lah dalam kejohanan paling besar yang Wana dah sertai sekarang. Kenangan yang paling tak boleh dilupakan. Yang paling best time Sukan Asia 2018 dekat Di Jakarta. Jakarta, Tu. Sebab apa dia best? Sebab makan bakso. Bukan. Itu selain daripada tu. Ya, itu belakang cerita. Sebab ni Masya dia besar and then saya pun first time tengok banyak Yalah. atlet dari macam-macam lagi berbanding dengan macam SEA Games kan dia ada 7 hanya Asia Tenggara saja. betul. Dia ni nampak dari orang Jepun, dari China, saya nampak dari mana lagi saya nampak. Saya sukalah macam bestnya. Suka Asia Yalah. besar gila dia punya game. Saya join World Championship and then SEA Games a few times. Tapi the best is Sukan Asia lah sebab mana suasana Betul. penyertaan tu dalam satu acara tu mungkin banyaklah, mungkin sampai 15 orang kan. Betul. Macam tu. Maknanya competition tu lebih tough lah. Di Sukan Asia di Jakarta 2018. yes. Pingat? Saya sampai ke suku akhir ketika. Suku akhir, Saya jumpa tuan rumah Indonesia. Oh. Kalah dengan Indonesia. Tewas lah. Yes. Oh, 2018. Walaupun tewas tapi tetap mungkin kenangan terindah lah sebab berbeza sikit dia punya aura time tu. Oh, iyalah. Lagipun time tu saya pun baru masuk tim kan 2017 and then 2018 sudah Sukan Asia, satu temasya yang lagi besar. I pun tak dapat adapt lagi sangat dengan kejohanan-kejohanan yang macam gini. Mungkin pengalaman kurang lagi dari Yes. segi teknikal. Betul. Kalau opponent macam ni, macam mana kita nak handle, macam mana kita ni kan.
Kalau Wana kan, dalam banyak-banyak pengalaman, bila bertembung dengan rakan pasukan sendiri. Dalam kejohanan lah. Dalam Contohnya lah. Temasya pernah? Oh, since saya dah lama dalam silat, jadi adalah orang kata kawan tu, kenalan dan macam kalau jumpa dekat tournament pun jadi macam Member close lah, kan. Member alamak. yang salam-salam kan. Laga pipi lah kira. Ya, adalah. Tiba-tiba kena lawan dekat atas gelanggang. Yes. Macam mana you control? Senyum-senyum je lah. Takkan senyum-senyum atas Dah, gelanggang. just being professional sajalah. Macam contohnya adalah ni dari Singapura kan, Suhaila. Suhaila jumpa dia banyak kali dah. And then kita pun dah kira macam close kan. So kawan dengan dia. Bila Kalau- kita jumpa tu memang senyum-senyum. Kalau macam badminton ni ada pertemuan 5 kali, menang 3 kalah 2. Kalau dengan Suhaila ada berapa kali dah jumpa? Kalau tak silap dah 5 kali. Berapa menang berapa kalah dengan Suhaila ni? Dia dah 3 kot, dia 2. 3 menang, 2 kalah. Oh, Maknanya Suhaila lagi malu. Maknanya Malu. kalau jumpa Suhaila ni belum tentu menang lah. 50-50 lah kira. Tak jugalah. Itu yang awal-awal saya kalah. Oh, yang awal-awal lah. Awal-awal. Okey, apa ni kita nak tanya kejayaan yang terbesar pernah dialami? Setakat ni saya baru menang ASEAN Championship dekat Dubai baru-baru ni. Aha. Bukan baru-baru ni. Last year, bulan last 11 year. tu. Dan saya berjaya menumpaskan Seteru pesaing utama. ingat saya, pesaing yang orang kata hot Susah. jugalah. Susah jugalah. Okey. Indonesia. Indonesia. Ya, itu kalah dekat Itu yang membuatkan hati terkembang tu. Dapat mengalahkan kuasa besar silat. Selain Malaysia. Itu kepuasan. Ya. Kepuasan karier dia sebagai atlet lah. Baik, kita nak rehat seketika. Kita nak cerita pasal lepas ni. Cita-cita, harapan. Cerita pasal masa depan. Kita rehat seketika dan kita sambung selepas ini. Okey, Fen, kita sambung lagi dengan Wana ni. Kali ini kita nak tanya yang jarang-jarang orang tanya. Mungkin lah. Sebagai tanya. atlet, tentu ada perasaan lah. Kau tengah lawan-lawan, kau rasa dah perform dah ni. Kau mata dah benjol nak keluar dah mata dia ni. Tiba-tiba kalah dia. Sebab silat salah satu daripada sukan subjektif. Dia jadi, berdasarkan perjurian dan mata wasit tu sendiri. tiba-tiba masa yang kau sepak tadi, nak terkeluar mata dia tu, juri tengah tak nampak pula. tak ada markah. Tak nampak pula. Padahal betul yang kita buat ni. Betul-betul dah nampak mata. Sebagai atlet lah kan. Apa pandangan personal? since silat ni adalah subjektif, bukan subjektif. So kita bekerja dengan manusia. Yeah. Kan? Yang memang sentiasa ada kekurangan. Yalah. So kadang-kadang memanglah kalau saya sebagai atlet ketika itu bertanding, berlawan dan adalah memang akan ada rasa tak puas hati bila kita rasa aku tendang kenapa poin tak naik. Apa juri tu buat? Ini mesti nak sabotaj aku ni, nak macam-macam. Tapi itulah macam saya cakap tadi, bila kita bekerja dengan orang manusia juga ni, so mungkin kita tak tahu ketika itu dia pun terlalai ke dan dia pun tak nampak. Mungkin boleh jadi. Mungkin juga boleh dia tu bias juga. Masa kau dia pun tumbuk tak nak tu, kasi menang lah, contoh yang itu. Masa kau tumbuk dapat poin tu, masa itulah dia terbersin ke kan. Tu macam betul tu abang. Betul. Secara positifnya begitulah. Masalahnya juri tu 3 sekali pula sama-sama bersin. Itu tak logik bang. Itu namanya dah plan. Maksud itu memang dah plan nak mengalahkan. Itulah kita kadang-kadang aduh. Tak best. Yelah sebagai coach kita kat luar pun macam yelah panas. Oh panas. Ada ke biasa macam tu kadang-kadang kawan-kawan kita. Kita punya team lah kata. Dia orang sebagai atlet tahulah. Oh itu patut point, itu patut point kan. Yes. Kita ni macam sedih, point tak dapat. Betul. Ada juga feeling tu kadang-kadang. Tapi sebagai seorang atlet yang orang kata kita dah berada dalam tahap profesional kan. So kita kena memang control emotion tu memang menjadi utamalah ketika itu. Sebab bila kita emosi, kita akan mula lalai. Emosi lalai. Kita pun menendang sembarang tanpa fikir. Tendang sembarang, kau penat je. Tapi poin memang tak naik juga. Hilang fokus. Yes, hilang fokus. So control emosi tu benda yang penting yang pertama lah kan sebagai seorang atlet pemain ketika itu. Dan being positif.
macam saya cakap tadi, mungkin dia tak nampak poin aku. Apa kata kita tukar sikit teknik. Ah, ah. Bila bermain tu, and then you pun try to manage lah, plan another teknik yang boleh, aku rasa kat sini mesti dia boleh nampak lagi clear. Kalau dia tak nampak lagi ni, tak tahulah. Kadang-kadang saya, pengalaman saya begitulah time bermain macam tu. Boleh tak tiba-tiba kau tengah, tiba-tiba kau nak pukul ni, juri kau panggil. Ada. Boleh ke? Boleh. Tak boleh Mana kan? tahu Tak lah. Boleh Mana bersuara tahu. dekat atas. Macam ni juri ke? Oh ya. Macam ni, ni nampak ni kita. Ambil salah kan. Tak Masa ada. tahu dah geram sangat nah. Kalau dah boleh, kalau dah boleh mungkin. Kalau berlaku lah depan mata saya, Syazwana yang buat saya kata. Ini kau boleh fikirkan teknik ni, kau boleh bincang dengan coach kau Fauzi. Ya, mata tak naik-naik ni. Macam mana aku tendang bawah tak naik, tumbuh dada tak naik, macam mana ni? Kau nak tendang. WhatsApp tengok ni. Juri. Aceh. Oh, mana tahu. Selalunya atlet tak boleh lah macam tu. Yang main peranan is coaching. Oh, yes. Coaches lah yang akan apa juri, ada orang yang akan fight kat tepi. Apa ni tak nampak ke dia bila ada. Dia main peranan kat tepi. Betul. So Itu kadang-kadang atlet kena jangan terlampau agresif kat dalam. kadang-kadang juri terleka juga kan. Dia tak sedar. Pukul dia, aduh, dia pula sakit kan. Hai. Aduh. Lepas tulis, bang. Lepas tu dia keluar ya, dah tunduk-tunduk keluar kan. Mesti kata kan, Wana bagi nombor handphone. Mana kan? Ada yang selalu itu. nampak. Keluar tu, jumpa keluar terus nak ajak berkenalan bercerita. lah. Dah Aduh. berkenalan tapi just Pernah ada viral kan Wana masa lawan Wana sendiri tudung tertanggal. saya tanggalkan. tak Tak ada lah viral tu sebab Yelah. dia dapat pujian Yelah, sebab dia pemakaikan cover balik. balik kawan tu. time SEA dia Games bukan Hanoi. tudung dia pakai kan? Tak, saya cover off je. Dia Ya. cover lah. Jumpa-jumpa. Cover dia pakai Dekat tudung Vietnam dia. time tu. Oh, Ya. ya. Cita-cita kau sebenar kalau bukan jadi atlet. Okay, cita-cita. Time sekolah rendah tu adalah tulis-tulis kan. Polis. Pramugari. Yes, saya nak jadi polis. Sebab aku tahu. Lepas tu saya nak jadi Sebab, doktor. Tu cita-cita time sekolah rendah. Kalau cita-cita selepas karier silat. Kalau saya dapat habiskan saya punya PhD ni, memang saya akan ke arah pensyarah lah. InsyaAllah. Alhamdulillah. Kalau tidak pun mungkin semua tu jawatan-jawatan yang lebih kepada pengurusan sukan. InsyaAllah I akan ke situ lah. Saya nampak ke situ lah saya. Dari segi pengalaman tu kalau kita nak curahkan lebih bermakna melalui pengalaman yang kita miliki, Ya, bukan betul. dari pendidikan yang kita dapat. Betul. Kalau kita tengokkan sukan silat ni memang established lah dekat Malaysia sebab dia salah satu sukan yang memang Menjadi lubuk tradisi. emas lah kadang-kadang. Lubuk pingat lah kata kan untuk kita. Jadi kalau boleh Syazwana nak tengok sukan silat ni menuju ke arah mana di Sampai ke masa mana depan. lah. Apa? Saya harap sukan silat ni dapat pergi ke Olimpik. Sebab saya pun sekarang dah dengar aura-aura yang persilat sendiri akan fight untuk ke Olimpik. So saya harap walaupun mungkin ketika itu saya pun dah tak ada, tapi saya tetap happy kalau saya dengar silat berjaya ke Olimpik. Sebab saya yakin pasti silat akan menyumbang pingat emas, akan ada menyumbang pingat emas kat Olimpik, percaya. InsyaAllah. Satu lagi, Wana. Ya. Kalau habis PhD ni tentunya ada doktor lah. Kalau Dr. level Siti Syazwana. Dr. Siti Syazwana ni mungkin ada sesuatu yang ingin Wana buat selepas bersara. Tidakkah terlintas seperti sukan-sukan karate, taekwondo, dia orang ada akademik. Kalau kita sebut silat ni tak ada tulis akademik silat. Tak ada lagi. Okay, Tak ada. Kalau kata gelanggang silat tu adalah di kampung-kampung. Gelanggang untuk tapi, guru mana kan? kita nak buat akademik. Tak ada ke kita nak buat akademik mungkin dekat dalam di mana-mana K4 ke kat Lotus ke dekat mana-mana yang ya dekat dalam kan? bangun macam Betul. tu. Kita sebab apa kita nak naikkan taraf silat ni. Betul. Tak Memang ada ke? ada saya memang ada perancangan untuk orang kata kita nak naikkan silat ni. So saya pun berharap saya ni diberi kekuatan untuk macam abang cakap tu akademi yang menjadi mungkin perancangan saya. Boleh buka ke KK dulu ke kan. InsyaAllah boleh. Tak adalah. Saya kena bercooperation dengan apa? Mungkin dengan IPPTA Pesaka ke macam mana Pesaka dia dah. untuk bantu komersialkan Yes. sebab silat pun sekarang dah makin banyak orang kenali even daripada
negara-negara luar pun dah Sebab ramai yang involve. kita nak pandangan masyarakat, silat ni bukanlah sebab kita nak mempertahankan diri semata-mata, bukan kata kita nak Bukan bergaduh sebab semata-mata. sukan yang terdiri pada majoriti orang Melayu. Betul. Kita nak silat ni kalau boleh dia salah satu riadah yang boleh membina jati diri, yang boleh kita memberi kekuatan mental dan Semua segi orang pun boleh bersilat. kita Tidak nak kira yang bangsa. itu. Itulah. Sebagai atlet yang berpengalaman, pesananlah kepada atlet-atlet yang baru Yang nak baru. mencebur diri. Apa pesanan? Pesanan. Okay. Nak jadi seorang pesilat ni bukanlah senang. Ha. So you kena ada jiwa yang besar. Ha. Jiwa yang besar tu banyak sebenarnya. Bukan Kalau badan nak dia dirangkul tu memang banyak nak di-explain. Tapi jiwa yang besar tu, you akan rasa bila you struggle untuk inginkan sesuatu. Macam saya dah, tahun ni adalah tahun ke-7 saya dalam Malaysia team. So saya memang still struggle untuk memegang orang kata Mencari title lagi. World Championship tu. Sebab saya tak sampai lagi, saya baru pingat perak. So saya nak cuba, saya masih struggle. So kalau jiwa saya tak besar, saya kat situ je lah. Lagi dengan faktor, yelah kita ni pun makin lama bukan makin muda kan. So kita, kalau jiwa tu tak besar, memang saya tak akan ke mana. So itu the most important things untuk atlet-atlet yang baru nak berkecimpung dalam dunia silat. Hati you kena besar. Sebab nak jadi atlet bukan senang. Sebab dia melawan diri sendiri, bukan melawan orang je. Hati Dia besar. lawan. Jangan Dia lawan. badan je besar, hati kecil. Baik, terima kasih Wana. Ya, Banyak sama. kita berkongsi idea, berkongsi cerita dengan Pengalaman. Sawana. Baik, itu saja saya masukkan kali ini. Yang terbaik hanya dari Allah Subhanahu Wa Taala, sebaliknya dari kami sendiri. Hingga bertemu di waktu dan ketika yang lain. Ni Fin, Wana. Ya. Surah Papan, kita jumpa minggu depan.